Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Senior Junior ingin membuat pembentangan bagi subjek 3043 Pembangunan Organisasi. Untuk tugasan ini, kumpulan kami telah memilih agensi awam iaitu Jabatan Insolvensi Malaysia. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya Muhammad Kashraf bin Jasni 282973, Muhammad Danish Irfan bin Kamarul Arif 282815, Siti Rashidah binti Muhammad 282868, Flora Anak Bangkong 282768, dan akhir sekali Nur Syahmiza Fahana binti Faizal 282850. Objektif Jabatan Insolvensi Malaysia: 1. Memainkan peranan penting dalam meningkatkan keberkesanan organisasi. Jabatan Insolvensi berusaha untuk memastikan setiap kes insolvensi diuruskan dengan cekap dan adil bagi mengurangkan beban kewangan dan emosi yang dihadapi oleh individu dan perniagaan yang terlibat. Yang kedua adalah memberikan impak positif terhadap kemahiran dan kompetensi pekerja. Jabatan Insolvensi komited untuk memastikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil adalah selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkaitan bagi menjamin keadilan dan ketulusan dalam proses pengurusan insolvensi. Yang ketiga adalah membantu meningkatkan tahap motivasi dan kepuasan pekerja. Jabatan Insolvensi aktif dalam memberikan pendidikan dan maklumat kepada masyarakat mengenai isu-isu berkaitan insolvensi dengan tujuan untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman tentang hak dan tanggungjawab mereka. Pengenalan Jabatan Insolvensi Malaysia. Jabatan Insolvensi Malaysia adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Undang-Undang dan Reformasi. Institusi yang bertanggungjawab mengurus dan mengendalikan kes-kes kebangkrapan dan syarikat yang digulung di Malaysia. Fungsi utama Jabatan Insolvensi melaksanakan undang-undang berkaitan kebangkrapan individu dan penggulungan syarikat serta menyediakan perkhidmatan pengurusan harta yang telah disita atau dilikuidasi. Matlamat Jabatan Insolvensi Malaysia memastikan pengurusan harta penyurutan dilakukan dengan cekap dan adil serta memastikan proses kebangkrapan dijalankan secara telus. Jabatan Insolvensi Malaysia juga menyediakan platform bagi individu atau syarikat yang diisytihar bankrupt untuk menyusun semula kewangan mereka dan berpeluang mendapatkan pelepasan kebangkrapan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, Jabatan Insolvensi juga memainkan peranan penting dalam memberi nasihat dan bantuan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam isu kebangkrapan serta menyebarkan kesedaran mengenai pengurusan kewangan yang lebih baik di kalangan masyarakat. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Danish Irfan bin Kamarul Arif, nombor metrik 282815. Saya akan membentangkan diagnosis. Diagnosis ada 4 kategori: isu strategik, isu teknosektoral, isu proses manusia, isu pengurusan sumber manusia. Isu strategik, beban kerja yang tinggi, kesan, menyebabkan kelewatan dan ketidakcekapan dalam pengurusan kes. Kekurangan sumber manusia seperti pegawai insolvensi untuk menguruskan jumlah kes yang banyak menyebabkan timbunan dan bebanan kerja yang tinggi kepada pegawai hingga menyebabkan produktiviti individu merosot. Isu teknostruktural, kurang menginteraksikan penggunaan teknologi moden. Kesan, cara kerja akan lebih lambat dan kompleks dan akan membebankan lagi pekerja dalam menguruskan kerja-kerja harian. Retensi terhadap perubahan daripada kaki tangan atau pengurusan boleh menghalang usaha inovasi dan penambahbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rashidah binti Muhammad, nombor metrik 282868, akan meneruskan pembentangan bagi isu proses manusia, aliran komunikasi di dalam organisasi yang bersifat atas ke bawah, iaitu downward communication, di mana
Komunikasi yang disampaikan oleh majikan kepada pekerja adalah isu utama. Ia memberikan pandangan bahawa pekerja bawahan tidak dapat menyuarakan pendapat dalam sebuah perbincangan. Sekiranya pekerja bawahan menyuarakan sesuatu, jarang sekali akan diambil kira sebagai salah sebuah isi dalam sebuah perbincangan. Ini sering berlaku di dalam Jabatan Insolvensi Malaysia di mana pandangan pegawai atasan lebih diutamakan walaupun pekerja bawahan adalah antara pelaksana yang terlibat dalam sesebuah proses kerja menguruskan kes-kes pentadbiran kebankrapan. Oleh itu, penting untuk mengambil kira pandangan pelaksana. Untuk isu pengurusan sumber manusia, isu yang boleh didapati daripada Jabatan Insolvensi Malaysia adalah tahap kepuasan pekerja yang rendah kerana bebanan kerja yang tinggi dan kekurangan sumber bagi menangani isu tersebut. Cadangan intervensi merujuk kepada langkah-langkah atau tindakan yang dicadangkan untuk menangani isu atau masalah tertentu dalam sesebuah organisasi atau sistem. Intervensi ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan, mengatasi cabaran dan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks pengurusan, cadangan intervensi boleh melibatkan pelbagai bidang seperti operasi, sumber manusia, kewangan dan teknologi. Setelah mengetahui isu-isu yang dialami oleh Jabatan Insolvensi Malaysia, kita perlu merangka sebuah strategi bagi menangani setiap isu yang timbul bagi memperbaiki isu-isu dalam organisasi. Cadangan yang pertama adalah penilaian beban kerja. Dalam proses ini, kita perlu yang pertamanya adalah melaksanakan kajian beban kerja iaitu menilai beban kerja semasa untuk menentukan jumlah tugas dan tanggungjawab yang dihadapi oleh setiap pegawai. Kajian ini boleh dilakukan melalui soal selidik atau wawancara dengan pegawai untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Yang keduanya, kita perlu menilai kapasiti kerja iaitu perlu mengukur kapasiti kerja sebenar setiap pegawai berbanding dengan beban kerja mereka untuk menentukan jika terdapat ketidakseimbangan. Cadangan yang kedua adalah peningkatan teknologi dan automasi. Bagi cadangan ini, yang pertamanya kita perlu melihat pelaburan dalam sistem automasi. Menggunakan teknologi dan sistem automasi untuk mengurangkan kerja manual yang memakan masa seperti penggunaan sistem pengurusan kes automatik. Yang keduanya, perlu dilihat adalah peningkatan perisian dan alat. Mengemaskini perisian dan alat yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangkan masa yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Cadangan ketiga adalah peningkatan sumber manusia. Bagi menambah bilangan kaki tangan, pihak jabatan perlu menilai keperluan untuk menambah bilangan pegawai jika beban kerja semasa adalah terlalu tinggi. Ini mungkin melibatkan pengambilan pekerja tambahan atau kontraktor sementara. Keduanya adalah latihan dan pembangunan. Memberikan latihan kepada pegawai untuk meningkatkan kemahiran mereka dan membolehkan mereka bekerja dengan lebih efisien. Cadangan yang keempat pula adalah pemantauan dan penilaian. Yang pertama, pemantauan berkala. Jabatan perlu menetapkan mekanisme untuk memantau dan menilai beban kerja pegawai secara berkala untuk memastikan langkah-langkah intervensi yang diambil berkesan. Yang kedua adalah maklum balas. Mengumpul maklum balas daripada pegawai mengenai beban kerja mereka dan kesan intervensi yang dilaksanakan. Salam sejahtera, saya Flora Anna Bangkong, nombor metrik 282-768. Okey, seterusnya saya akan sambung pembentangan dengan isu tenor struktural pula, iaitu cara kerja dan menginteraksikan teknologi baru dengan proses dan struktur organisasi sedia ada. Yang pertama, penilaian keperluan teknologi. Penilaian keperluan teknologi ini adalah dilakukan penilaian menyeluruh untuk memahami keperluan teknologi jabatan dan bagaimana teknologi baru boleh memenuhi keperluan tersebut.
Analisis keselarasan antara teknologi baru dan struktur serta proses sedia ada untuk memastikan integrasi yang harmonis. Seterusnya, yang kedua ialah perancangan dan strategi integrasi. Perancangan dan strategi integrasi ini membangunkan pelan terperinci untuk integrasi teknologi baru untuk menghubungkan teknologi dengan proses yang sedia ada. Strategi pengurusan perubahan menyediakan strategi untuk menguruskan perubahan yang akan berlaku akibat pengenalan kepada teknologi yang baru. Yang ketiga ialah latihan dan pembangunan. Latihan dan pembangunan ini diambil bagi menyediakan latihan yang komprehensif kepada kaki tangan mengenai penggunaan teknologi yang baru. Ini termasuk dengan menyediakan latihan sama ada secara sokongan teknikal semasa tempoh transisi ataupun panduan video. Yang terakhir ialah pengukuran dan penilaian. Pengukuran dan penilaian ini seperti KPI dan metrik menetapkan penunjukan prestasi utama iaitu KPI dan metrik untuk menilai kejayaan integrasi teknologi baru. Penilaian berkala menilai keberkesanan teknologi baru dan membuat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan maklum balas dan hasil penilaian. Isu seterusnya adalah isu proses manusia, iaitu isu komunikasi di antara pihak atasan dan bawahan. Yang pertama adalah latihan komunikasi. Latihan komunikasi ini termasuk menyediakan kursus atau bengkel komunikasi untuk atasan dan bawahan bagi meningkatkan kemahiran komunikasi mereka. Simulasi dan role playing juga diambil bagi melangkah situasi komunikasi yang berpotensi mencabar. Yang kedua ialah penetapan saluran komunikasi yang jelas dengan terbahagi kepada 4 iaitu polisi komunikasi, saluran formal dan informal, mesyuarat satu persatu, mesyuarat pasukan. Polisi komunikasi adalah termasuk pengguna email, mesyuarat dan alat komunikasi. Manakala formal dan informal memastikan terdapat saluran komunikasi formal dan informal yang berfungsi dengan baik. Mesyuarat satu ke satu menyediakan mesyuarat secara berkala antara atasan bawahan dan bawahan untuk membincangkan isu, memberi maklum balas dan menyelesaikan masalah. Manakala mesyuarat pasukan adalah untuk memastikan semua ahli pasukan sentiasa dikemaskini dengan maklumat penting. Yang ketiga ialah maklum balas yang konstruktif. Maklum balas yang konstruktif ini adalah diwujudkan bagi membolehkan pekerja memberi maklum balas secara anonim atau terbuka. Sesi maklum balas di mana pekerja boleh menyuarakan pandangan mereka tanpa rasa takut. Yang terakhir, penilaian dan penambahbaikan berterusan. Penilaian dan penambahbaikan yang berterusan ini adalah dengan survei kepuasan pekerja secara berkala untuk menilai keberkesan komunikasi dan mengenal pasti kawasan yang perlu dibaiki. Pelan tindakan yang diakan pelan tindakan berdasarkan hasil survei dan maklum balas untuk meningkatkan komunikasi. Isu yang terakhir, isu pengurusan sumber manusia, iaitu kepuasan pekerja yang rendah akibat bebanan kerja yang tinggi. Yang pertama, penilaian beban kerja. Analisis beban kerja untuk mengenal pasti ketidakseimbangan manakala kajian masa dan gerak pula untuk memahami penggunaan masa dan proses kerja. Yang kedua adalah pengurusan sumber. Pengurusan sumber ini adalah memastikan beban kerja diagihkan secara lebih seimbang. Penambahan sumber pula adalah mengambil pekerja baru atau sumber tambahan untuk mengurangkan beban kerja yang tinggi. Yang ketiga, sokongan emosional dan kesejahteraan. Melaksanakan program kesejahteraan pekerja yang merangkumi sokongan psikologi, aktiviti kesihatan dan keseimbangan kerja dengan kehidupan seharian.
Kaunseling pekerja juga disediakan bagi pekerja yang memerlukan sokongan emosional. Yang terakhir ialah penghargaan dan pengiktirafan. Memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada pekerja yang menunjukkan prestasi yang tinggi atau berusaha keras, dan memberikan insentif dan bonus kepada pekerja yang berjaya menguruskan kerja dengan baik. Assalamualaikum, nama saya Nur Syamiza Farhana, nombor matrik 282850. Seterusnya saya akan sambung pembentangan ini berkaitan halangan dan penambahbaikan. Yang pertama, halangan yang kita akan hadapi adalah kekurangan sumber. Kekurangan sumber adalah kekurangan dari segi tenaga kerja ataupun keuangan. Hal ini kerana kekurangan bajet sesebuah organisasi dalam mengambil pekerja baharu. Cara penambahbaikan untuk halangan ini adalah mengoptimumkan penggunaan sumber dalaman, seperti dengan membuat penilaian secara menyeluruh terhadap kemahiran dan keupayaan pekerja di dalam sesebuah organisasi agar dapat membuat pengagihan tugas kepada pekerja dengan lebih berkesan. Untuk halangan kedua yang akan dihadapi adalah resistensi terhadap perubahan. Di dalam sesebuah organisasi, resistensi akan sering berlaku. Maka perkara ini akan menyebabkan pekerja dan pihak pengurusan merasa sukar untuk menerima perubahan kerana sudah merasa selesa dengan cara kerja yang sedia ada. Bagi menambah pembaikan dalam halangan ini adalah pihak atasan perlu menyediakan program latihan yang lebih komprehensif untuk mengemas kini kemahiran pekerja. Dengan memberikan latihan semula kepada pekerja dengan cara yang lebih berkesan, perkara ini akan dapat mengisi semula kekosongan kemahiran agar pekerja dapat menyesuaikan diri dengan perubahan baru. Untuk halangan yang ketiga adalah kekurangan komitmen dari pihak pengurusan atasan. Hal ini kerana sering terjadi dalam organisasi adalah persekitaran kerja yang terlampau sibuk serta pihak pengurusan atasan tidak mempunyai masa yang mencukupi. Selain itu, perkara ini sering berlaku kerana jadual kerja yang terlampau penuh serta beban tugas yang terlampau banyak dalam terhadap seseorang pekerja atau seseorang pihak pengurusan. Bagi menambah pembaik pulih untuk halangan yang ketiga ini adalah dengan membangunkan kesedaran berkenaan dengan kepentingan mengadaptasi perubahan dari masa ke semasa. Dengan cara pihak organisasi perlu memperkenalkan atau melaksanakan strategi pengurusan masa yang lebih baik serta perlu memperkenalkan perubahan di dalam organisasi secara lebih secara berperingkat agar dapat mengurangkan gangguan kepada operasi harian pekerja supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Bagi halangan dan penambahbaikan yang terakhir adalah untuk halangan adalah sistem komunikasi yang lemah. Sistem komunikasi yang lemah di dalam organisasi akan mengakibatkan berlakunya salah faham, ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai perubahan yang dilaksanakan oleh pihak atasan. Maka ia akan menyebabkan kekurangan resistensi dan perubahan moral di dalam kalangan pekerja.
Maka penambahbaikan untuk halangan yang terakhir ini adalah merangka rancangan komunikasi yang jelas dengan menggunakan pelbagai saluran komunikasi di dalam organisasi seperti melalui email, melakukan mesyuarat, menyampaikan sesuatu maklumat melalui media sosial dalaman dan pelbagai lagi, agar maklumat yang ingin disampaikan oleh pihak atasan kepada pekerja dapat disampaikan ke semua pekerja dengan lebih mudah, dan pekerja di bawah pihak atasan akan dapat memperoleh maklumat baru dengan lebih mudah dan dapat memahami perubahan yang ingin dibuat oleh pihak atasan. Dan terakhir sekali adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan bagi slide ini adalah, pada saya, setiap isu dalam pembangunan organisasi berkenaan teknostruktural, pengurusan sumber, iaitu pengurusan sumber manusia, proses manusia dan strategik, adalah saling berkait antara satu sama lain dan akan memberi impak ataupun kesan yang besar terhadap kejayaan sesebuah organisasi. Penekanan kepada isu-isu ini secara holistik dapat membantu dalam menciptakan sesebuah organisasi yang lebih berdaya saing, berkesan dan mampu bertahan dalam persekitaran yang dinamik. Itu saja daripada saya dan rakan-rakan saya dalam pembentangan kali ini. Terima kasih.